Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Mukmin bin Jaafar dari kumpulan 11 Zakat dan Masyarakat Seksyen 101, dan saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang perbandingan tahap kesedaran masyarakat dalam membayar zakat pendapatan antara negeri-negeri di Malaysia. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang, iaitu Siti Nur Idayu binti Samrin, Salman bin Ibn Nasir, Syazrin bin Irmawan Shah, dan Muhammad Kamil Hanif bin Taha. Isi kandungan yang terdapat di dalam pembentangan kami ini adalah pendahuluan, objektif kajian, tinjauan literatur, kajian lepas, metodologi kajian, dan dapatan kajian. Saya akan membentangkan tentang pendahuluan, yang di bawahnya terdapat maksud zakat dan hikmah menunaikan zakat. Pertama sekali, penyucian harta adalah melalui sedekah. Dalam bahasa Arab, ia disebut sebagai zakat atau sedekah. Zakat ialah masdar bentuk zakaya yang ketiga, yang bermaksud bersih atau menyucikan. Zakat menyucikan diri manusia dari sifat kikir, mementingkan diri, dan tamak. Selain itu, zakat juga dapat membersihkan kemiskinan dalam masyarakat. Antara hikmah menunaikan zakat ialah, yang pertama, dapat menyempurnakan iman seseorang. Sabda Rasulullah SAW, salah seorang daripada kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya seperti mana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah yang kedua pula ialah mengulangkan dosa orang yang melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda, amal memadamkan dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Terdapat beberapa persoalan yang bakal ditujukan, yaitu kepentingan membayar zakat. Responden akan diberikan soalan berkenaan dengan kepentingan zakat dan juga bagaimana penerimaan responden terhadap zakat. Selain itu, sikap prihatin masyarakat terhadap golongan yang memerlukan responden diperlukan untuk memberikan pendapat bagaimana persepsi terhadap golongan yang memerlukan. Seterusnya, tahap pengetahuan masyarakat tentang zakat. Responden akan diberikan beberapa pendedahan berkenaan dengan zakat dan juga penjelasan akan diberikan pada akhir soal sidik dilakukan. Akhir sekali, keperluan masyarakat untuk menyimpan responden akan ditekankan dengan kepentingan menyimpan di masa akan datang dan juga bagaimana penerimaan setiap negeri berdasarkan penyimpanan masing-masing. Oke, seterusnya saya ingin membentangkan tentang tinjauan literatur bagi kajian kami. Menurut buku yang bertajuk Zakat Menuju Pengurusan Profesional yang ditulis oleh Mujaini Tarimin pada tahun 2005, zakat pendapatan juga dikenali sebagai al-mal al-mustafad, yang bermaksud apa-apa ganjaran yang diterima oleh seseorang daripada mana-mana pihak sebagai hasil kepakaran, iaitu kerja yang dibenarkan oleh syarak. Konsep zakat pendapatan mula berputik di Malaysia pada tahun 1970-an yang dipelopori oleh Dr. Abdul Rashid Haji Dail. Menurut Dr. Husain Husin Syakata, zakat pendapatan diistilahkan sebagai zakat al-mal al-mustafad, iaitu zakat yang bersumberkan pendapatan pengajian, pendapatan ahli profesional, dan pendapatan pindahan. Menurut Mujaini Tarimin juga, terdapat 3 pendapat tentang hukum atau pelaksanaan zakat pendapatan. Pertama, golongan yang bertegas mengatakan bahawa zakat pendapatan tidak ada dalil, tetapi orang yang berkemampuan digalakkan menyumbang kepada individu atau institusi. Pemberian ini dianggap sebagai sumbangan sahaja, bukan zakat, kerana zakat merupakan ibadat yang tidak boleh ditambah atau dikurangkan. Jenis-jenis zakat sudah terbina dengan nas wahyu yang mantap. Kedua, golongan yang mewajibkan zakat pendapatan berasaskan kepada hujah maslahah. Zakat ini mempunyai kepentingan umum atau khusus kepada kebajikan pembayar zakat dan penerimanya. Oleh itu, tidak salah bagi kerajaan mengenakan kutipan zakat daripada sumber pendapatan kepada orang Islam. Ketiga, terdapat golongan yang mewajibkan zakat pendapatan berdasarkan nas wahyu, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Menurut kajian lepas yang bertajuk Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan di Malaysia oleh Hairul Nizam Wahid, Sanif Ahmad, dan Muhammad Ali Muhammad Noor dari Universiti Kebangsaan Malaysia, dapat disimpulkan bahawa majoriti responden tidak membayar zakat pendapatan berbanding mereka yang membayar.
Walaupun kajian ini seperti yang dijangka menunjukkan masih ramai orang Islam tidak membayar zakat pendapatan, namun matlamat asas kajian sebenarnya ialah untuk menguji faktor-faktor yang menyumbang kepada pembayaran zakat pendapatan di Malaysia. Ini secara tidak langsung dapat memberi satu maklumat yang berguna kepada pembuat dasar, terutamanya institusi zakat, dalam menarik lebih ramai orang Islam membayar zakat pendapatan. Terdapat 6 pemboleh ubah yang signifikan mempengaruhi pembayaran zakat pendapatan, yaitu jantina, umur, taraf perkawinan, tahap pendidikan, pendapatan, dan akhirnya pembayaran zakat melalui potongan gaji. Apa yang jelas di sini ialah pihak institusi zakat perlu menekankan 3 faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan pembayaran zakat pendapatan, yaitu umur, pendapatan, dan pembayaran melalui potongan gaji. Sekarang pembentangan akan diteruskan kepada metodologi kajian. Dalam kajian ini, pengkaji akan menggunakan 3 metodologi kajian, yaitu soal selidik, rujukan, dan analisis dokumen dan data. Instrumen soal selidik yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan prinsip KISS, yaitu Keep It Short and Simple, yaitu dengan mengemukakan soalan yang lebih mudah dan juga senang untuk dipahami. Borang soal selidik ini dibahagikan kepada 2 bahagian, yaitu bahagian pertama adalah mengenai demografi responden itu sendiri, dan bahagian kedua adalah yang menggunakan 3 poin skala Likert. Kaedah ini mampu membantu pengkaji meneliti dengan lebih baik kajian yang dijalankan. Seterusnya, rujukan. Untuk memudahkan pengumpulan data, pengkaji membuat sedikit rujukan melalui pelbagai sumber seperti internet dan buku bacaan, termasuklah Kamus Dewan itu sendiri. Yang ketiga adalah metodologi kajian melalui analisis dokumen dan data. Dokumen sama ada berbentuk fizikal maupun internet dianalisis oleh pengkaji, di mana beberapa artikel dan jurnal telah dibaca dan difahami bagi meneruskan kajian pengkaji, terutamanya apabila beberapa artikel yang ditulis adalah berdasarkan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan tajuk para pengkaji, yaitu perbandingan tahap kesedaran masyarakat dalam membayar zakat pendapatan antara 4 negeri di Malaysia. Data dianalisis menggunakan kaedah deskriptif dalam bentuk peratusan dan kekerapan. Analisis data dilakukan apabila memperolehi data prima dari soal selidik yang diedarkan kepada responden. Tahap analisis dicapai apabila data yang diperolehi dipastikan, disunting dan ditukarkan kepada angka. Seterusnya, data tersebut dialihkan dalam bentuk peratus dan dipersembahkan dalam bentuk grafik, yaitu media carta pie atau graph bar. Daripada data dan maklumat yang diperolehi, pengkaji akan mengalihkan data dan maklumat dalam bentuk teks linear. Berdasarkan graf yang telah dipaparkan, responden yang dipilih adalah berdasarkan negeri yang dikaji oleh para pengkaji, memandangkan terdapat 4 negeri yang disasarkan dalam membuat kajian mengenai perbandingan pembayaran zakat pendapatan oleh masyarakat setempat. Dalam data yang diperolehi pengkaji, seramai 48 orang responden telah menjawab soal selidik yang telah diedarkan oleh pengkaji, dan didapati bahawa kebanyakan responden yang menjawab soalan ini adalah daripada negeri 9, yaitu seramai 16 orang daripada 48 orang, dan memperolehi peratusan tertinggi, iaitu 33.3% berbanding 3 negeri yang lain. Manakala bagi Sabah pula, Sabah memperolehi sebanyak 14 orang responden yang menjawab, iaitu sebanyak 29.2%. Bagi wilayah Persekutuan dan Melaka, masing-masing dijawab oleh 9 orang responden, iaitu 18.8%. Terdapat 4 soalan ataupun isu yang difokuskan oleh pengkaji itu sendiri dalam mengkaji tahap kesedaran masyarakat tentang zakat pendapatan, iaitu pertama, kepentingan membayar zakat; kedua, sikap prihatin masyarakat terhadap golongan memerlukan; ketiga, tahap pengetahuan masyarakat tentang zakat; dan keempat, keperluan masyarakat untuk menyimpan wang. Dalam hasil akhir kajian bagi kepentingan membayar zakat, pengkaji mendapati bahawa seramai 45 orang responden yang bersetuju dalam pentingnya umat Islam untuk membayar zakat pendapatan ini, iaitu mewakili 93.8% daripada 48 orang responden. Manakala bagi respons yang tidak setuju, tidak pasti dan lain-lain cadangan, masing-masing mendapat 1 undian, iaitu 2.1% masing-masing. Seorang daripada responden memberikan pendapat dalam faktor ini, iaitu zakat ini merupakan sebahagian dari rukun Islam bagi menyucikan harta kita. Tahulah kita bahawa setiap yang membayar zakat pendapatan ini mengetahui setiap kepentingan zakat, dan kerana itulah mereka meneruskan membayar zakat pendapatan. Sama ada kepentingan yang diperolehi adalah untuk individu semata-mata maupun ekonomi negara keseluruhannya.
Kedua, sikap prihatin masyarakat terhadap golongan yang memerlukan. Daripada 48 orang responden, seramai 43 orang responden iaitu 89.6% yang bersetuju bahawa pembayaran zakat yang dilakukan adalah kerana wujudnya sikap prihatin masyarakat terhadap golongan yang memerlukan. Manakala tiada responden yang tidak setuju, 6 orang iaitu 12.5%, tidak pasti sama ada ini merupakan faktor pembayaran zakat, dan jawapan lain daripada responden adalah ramai yang mula sedar akan kepentingan zakat buat umat Islam. Tahap pengetahuan masyarakat tentang zakat merupakan isi yang ketiga sebagai faktor yang mempengaruhi kutipan zakat di negeri berkaitan, dan seramai 31 orang responden iaitu 64.6% yang bersetuju, manakala 4 orang responden yang tidak setuju iaitu 8.3% dan 27.1% tidak pasti iaitu seramai 13 orang responden. Cadangan lain bagi responden adalah zakat pendapatan ini masih perlu ditekankan dalam kalangan umat Islam. Faktor yang mempengaruhi pungutan zakat pendapatan yang terakhir adalah keperluan masyarakat untuk menyimpan wang. 41 daripada 48 orang responden iaitu 85.4% bersetuju bahawa keperluan masyarakat untuk menyimpan wang menjadi faktor kadar pungutan zakat ke atas negeri terbabit. Manakala bagi yang tidak setuju dan tidak pasti masing-masing dipilih oleh 3 orang responden iaitu 6.3%. Responden meletakkan bahawa wang simpanan amat diperlukan bagi membantu kewangan ketika waktu kecemasan. Berbeza dengan 3 faktor yang lain iaitu sebab yang menjadikan ramai orang yang membayar zakat pendapatan. Faktor keempat ini pula sengaja ditulis oleh para pengkaji untuk mengetahui berapa ramai yang bersetuju bahawa kadang-kadang keinginan untuk menyimpan wang itu menjadi penghalang bagi mereka menunaikan zakat pendapatan. Menurut hasil yang didapati daripada kajian yang dijalankan oleh para pengkaji, setiap masyarakat yang berlatar belakangkan daripada 4 buah negeri yang terpilih, majoriti bersetuju bahawa pengetahuan mengenai zakat pendapatan yang berbeza menjadikan kadar pungutan setiap negeri adalah berlainan. Didapati bahawa pada tahun 2020, bukan hanya daripada 4 buah negeri yang dipilih, namun dibandingkan dengan semua negeri lain di Malaysia, wilayah persekutuan menduduki tempat pertama sebagai negeri yang mempunyai kutipan zakat pendapatan tertinggi. Wilayah persekutuan ini juga diduduki oleh 3 tempat yang berbeza iaitu Labuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Menurut hasil yang didapati daripada kajian yang dijalankan oleh para pengkaji, setiap masyarakat yang berlatar belakangkan daripada 4 buah negeri yang terpilih, majoriti bersetuju bahawa pengetahuan mengenai zakat pendapatan yang berbeza menjadikan kadar pungutan setiap negeri adalah berlainan. Didapati bahawa pada tahun 2020, bukan hanya daripada 4 buah negeri yang dipilih, namun dibandingkan dengan semua negeri lain di Malaysia, wilayah persekutuan menduduki tempat pertama sebagai negeri yang mempunyai kutipan zakat pendapatan tertinggi. Wilayah persekutuan ini juga diduduki oleh 3 tempat berbeza iaitu Labuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Menurut data dan statistik daripada Unit Penyelarasan Pelaksanaan Data Malaysia yang ditulis oleh Azura binti Ibrahim, jumlah kemiskinan pada tahun 2019 yang paling tinggi adalah daripada negeri Sabah iaitu sebanyak 199,013 orang. Kemudian wilayah persekutuan iaitu 20,274 orang, sebelum negeri Sembilan yang mencatatkan sebanyak 11,885 orang, dan diakhiri dengan Melaka yang hanya mencatatkan seramai 3,547 orang saja pada tahun tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berdasarkan firman dapat disimpulkan zakat adalah benda wajib bagi setiap umat Islam di muka bumi ini. Barang siapa yang melakukannya, dia akan mendapat ganjaran kelak. Sekian itu saja pembentangan daripada kumpulan 11. Terima kasih.